Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada murid-murid tahun 5 Kafah SK Karak. Pada petang ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita, iaitu beriman kepada malaikat. Okey ya. Beriman kepada malaikat. Okey, Ustaz baca dulu, nanti Ustaz terangkan. Malaikat adalah makhluk suci daripada dosa. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril menjadi perantaraan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Pada umur 40 tahun, Nabi sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang menyuruh Nabi membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Bermula peristiwa inilah baginda mendapat wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril. Siapakah Nabi tu? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ya. Okey. Malaikat ini dijadikan oleh Allah daripada cahaya dan dia suci daripada melakukan kesalahan ataupun dosa. Okey. Malaikat Jibril menjadi perantaraan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah peristiwa yang terpenting kepada umat Islam? Satu peristiwa yang penting yang kita semua perlu tahu, iaitu pada umur 40 tahun Nabi telah mengasingkan diri di Gua Hira, dan pada suatu malam malaikat Jibril telah turun ke bumi untuk menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu apa? Daripada surah Al-Alaq. Okey, apakah surah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' surah tu, okey ya, surah Al-Alaq. Maknanya apa? Maknanya bacalah. Okey. Pada satu malam Jibril telah datang menyuruh Nabi membaca, dan Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca surah Al-Alaq. Peristiwa ni panjang, tapi untuk pengetahuan kita beriman kepada malaikat ni, nak bagi tahu supaya apakah tugas malaikat. Contoh, malaikat Jibril ni ialah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Okey, kita tengok apakah keistimewaan malaikat. Yang pertama, malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Manusia diciptakan daripada tanah. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Okey, yang kedua, malaikat ini ia bersayap dan boleh menyerupai lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah. Contohnya macam tadi, malaikat Jibril ialah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan menyampaikan apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada kita umat Islam. Okey, keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Okey ya. Okey, ini adalah tugas-tugas umum para malaikat. Okey ya, malaikat banyak ya, malaikat bukan satu, tapi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Okey. Untuk pengetahuan kamu, ada beratus-ratus ribu malaikat, tetapi yang wajib untuk kita percaya ada 10. Okey. Tugas-tugas umum malaikat yang pertama, mendoakan orang mukmin yang beribadah. Yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Yang keempat, menanggung arasy Allah. Yang kelima, memohon supaya mengampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Dan yang keenam, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Okey ya. Mendoakan orang mukmin ni maknanya apabila kita beribadah, malaikat akan mendoakan kita. Tu maksud dia. Apabila kita buat satu yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, pergi sekolah, solat 5 waktu, berpuasa, apa lagi, membuat kebaikan, menolong orang tua, malaikat akan mendoakan kita. Yang kedua, tugas malaikat ni bertasbih, berzikir dan beribadah. Ada malaikat yang dia memang bertasbih, dia berzikir sepanjang hari, sepanjang masa, daripada dahulu sampai dah sekarang dan selama-lamanya. Itu adalah tugas malaikat. Yang ketiga, menyampaikan berita gembira
kepada orang mukmin. Contohnya apa? Contohnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Nabi menyampaikan berita gembira kepada orang Islam. Yang keempat, menanggung arsy Allah. Okey, menanggung arsy Allah ni ialah apabila malaikat ini apa? Dia memegang, bukan memegang, tapi maknanya dari segi bahasa yang kita tahu, dia memegang arsy Allah. Itu bahasa yang tahu. Ustaz tak boleh nak komen lebih-lebih sebab ini lebih kepada akidah. Cuma kita kena percaya apa yang disampaikan oleh Allah dan para rasul. Itu ialah tugas malaikat, menanggung arsy Allah. Yang kelima, memohon supaya mengampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Contohnya kamu pergi belajar kat sekolah. Pada masa yang sama malaikat akan memohon doa supaya kita ni pergi ke sekolah, pergi belajar, pergi bekerja, pergi beribadah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita melalui doa malaikat. Okey. Yang kelima, membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Contoh perang apa? Tak kira lah, banyak perang sebenarnya dalam Islam ni. Ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, itu yang 3. Sebenarnya banyak perang yang malaikat tolong selain daripada perang yang utama itu. Okey, ni ialah nama dan tugas malaikat. Ustaz Arab, kamu boleh tengok dan kamu boleh faham dan boleh baca sendiri. Okey. Ustaz rasa sampai di sini sahaja perbincangan kita pada petang ini. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.